So, hari ini kita akan bincang penerangan contoh 2 dalam topik matematik pengguna, yaitu insurance, buku teks tingkatan 5 KSSM. Apa itu insurance? Jadi saya akan berikan penerangan melalui satu situasi. Oke. So, ini kita namakan dia sebagai Ali. Ali ini merupakan seorang ketua keluarga di mana dia ada istri dan dia ada anak. So, satu hari Abu nih kawan si Ali. Dia cadangkan si Ali supaya pergi buat kontrak insurance dengan satu syarikat insurance yang dia percayai. Oke, bila mana Ali memutaraikan perjanjian dengan syarikat ini, dia akan pilih berapa nilai yang dia mau sebagai insurance untuk dia. So, Ali pilih 25.000 sebagai insurance. Sebenarnya nilai ini dia dikenali sebagai nilai muka polisi. So, bila sudah sah perjanjian yang dibuat oleh Ali dengan syarikat E ini, apa yang Ali perlu buat adalah dia akan membayar satu nilai kepada syarikat ini secara bulanan. Jadi nilai yang dia perlu bayar itu dinamakan sebagai premium insurance. Oke, so apa yang akan terjadi selepas itu? Jadi 25.000 ini contoh, selepas beberapa tahun si Ali ini dia terlibat dalam satu kemalangan dan dia meninggal dunia. Jadi duit yang 25.000 ini akan diberikan kepada istri dan anak dia, semua waris dia. Jadi bila si Ali meninggal, kan tadi si Ali yang ketua keluarga, yang Sarah keluarga dia, jadi konon-kononnya istri dia nih suri rumah, istri Ali suri rumah, dan anak-anak dia pun semua masih sekolah, jadi belum ada yang kerja untuk dapatkan duit untuk Sarah keluarga dorong. So itulah guna 25.000 nih. Jadi 25.000 nih akan syarikat E bagi kepada waris, yaitu ahli keluarga si Ali. Si Ali ini sebagai orang yang ada buat perjanjian untuk insurance, dia dikenali sebagai pemegang polisi. So, berdasarkan situasi tadi, sebenarnya ada 3 istilah baru yang kita perlu ingat di dalam topik. Yang pertama adalah pemegang polisi. Pemegang polisi tadi siapa? Pemegang polisi tadi adalah Ali. So, yang kedua pula ialah premium insurance. Jadi premium insurance ini adalah bayaran bulanan yang si Ali perlu bayar kepada syarikat insurance tadi. Dan yang ketiga ialah nilai muka polisi. Nilai muka polisi ini pula ialah uang yang dipilih. Nilai muka polisi ini dia akan ditentukan sendiri oleh pemegang polisi. Maksudnya si Ali tadi boleh pilih berapa banyak aja yang dia mau untuk nilai muka polisi. Jadi kan tadi si Ali perlu bayar bulanan, tapi berapa dia mau bayar? Oke, setiap individu yang ada buat perjanjian dengan mana-mana syarikat insurance, kadar premium insurance bulanan dorang itu tidak akan sama. Maksudnya ada faktor-faktor yang membezakan, sama ada kadar yang perlu dia bayar tuh tinggi ataupun rendah macam tuh. So, faktor yang pertama ialah faktor umur. Untuk umur nih, orang yang lebih tua perlu membayar kadar premium yang lebih tinggi berbanding orang yang lebih muda. Lepas itu yang kedua, faktor jantina. Jantina. So, untuk pengetahuan semua, lelaki perlu bayar lebih tinggi berbanding dengan perempuan. Kemudian yang ketiga adalah faktor rokok. Ingat rokok ya. Kenapa rokok? Rokok ini terbahagi kepada yang merokok dan yang tidak merokok. Yang merokok ini dia perlu bayar lebih tinggi kadar premium insurance dia, manakala yang orang yang tidak merokok perlu bayar lebih rendah berbanding orang yang merokok. Kemudian yang keempat adalah faktor nilai muka polisi. Nilai muka polisi yang kita sudah bincangkan tadi. So, kenapa pula
Jadi semakin banyak kita punya nilai muka polisi yang kita pilih. Contoh, tadi si Ali dia pilih 25.000, kemudian si Abu konon-kononnya sebelum tuh si Abu dia pilih RM 20.000 aja. Jadi memandangkan si Ali lebih tinggi, kadar premium insurance yang perlu si Ali bayar adalah lebih tinggi berbanding si Abu. Macam tuh. So penerangan kenapa pula makin tua makin tinggi dia perlu bayar, bila makin muda kurang dia mau bayar berbanding yang lebih tua. Sebab orang yang lebih tua ni dia lebih terdedah kepada risiko mengalami kematian. Macam itu. Kemudian lelaki pun sama, lelaki lebih berisiko untuk mengalami kematian. Sebab kerja lelaki ni selalunya yang melibatkan nyawa. Contoh askar macam tu. Untuk perokok dan tidak perokok ni pun sama juga. Sebab alasan dia sama juga macam umur tadi. Orang yang merokok ni perlu bayar lebih tinggi. Kenapa? Sebab dia punya nyawa lebih berisiko macam tu. Bila orang yang mengamalkan amalan gaya hidup sehat, umurnya akan lebih panjang macam tu. So dia dilonggarkan untuk bayar lebih rendah berbanding yang merokok. Oke, so kan kita boleh bergerak kepada contoh 2, yaitu cara untuk mengira kadar premium untuk setiap pemegang polisi yang berbeza. Ini adalah rumus untuk mengira kadar premium insurance. Oke, so yang pertama kita ada di sini nilai muka polisi. Nilai muka polisi itu tadi kita sudah tahu lah kan. Kita sudah tahu nilai muka polisi ini adalah nilai yang telah dipilih oleh pemegang polisi. Kemudian yang kedua adalah RMX dan kadar premium per RMX selalunya akan diberikan di dalam soalan lah. Untuk kadar premium per RMX ini dia selalunya dalam bentuk jadwal. So kita kena ingat formulanya. Oke, seperti biasa untuk jawab soalan kita kena baca soalan dengan teliti dan keluarkan maklumat yang diberi. Oke. Contoh 2, jadwal kadar premium tahunan bagi setiap RM1000 nilai muka insurance sementara boleh baharu tahunan yang ditawarkan oleh syarikat insurance XYZ adalah seperti berikut. Oke, macam saya cakap tadi, kadar premium tahunan. Kadar premium bagi setiap RM1000 nilai muka insurance. Lalu kita perhatikan kadar premium per RMX, kadar premium bagi setiap RM1000. Kalau kamu perasan, sebenarnya ini adalah yang dimaksudkan dengan kadar premium per RMX. Jadi RMX kita adalah RM1000. Ini kita rujuk kepada rumus tadi, oke? So, tengok jadwal. Oke, so kalau kita perasan, di sini ada keempat faktor yang mempengaruhi kadar premium insurance tadi. Ada umur, jantina, perokok, dan bukan perokok. Jadi, kena pandai tengoklah jadwal. Tengok semakin meningkat umur, semakin mahal kadar premium insurance dia. Kemudian, antara perokok dan bukan perokok, kita tengok pada umur yang sama, yaitu umur 35 tahun. Untuk yang bukan perokok adalah RM2.12. Tetapi untuk perokok pula baru membayar RM2.72. Kemudian lelaki lebih mahal berbanding perempuan. Oke, itu kita kena pandai tengok. Sekarang kita bergerak kepada soalan E. Soalan E 1 Roman. Mengapakah kadar premium semakin tinggi apabila umur semakin meningkat? Tadi kita sudah jelaskan sebab kenapa orang yang lebih tua perlu membayar kadar premium insurance yang lebih tinggi berbanding orang yang lebih muda. Ini adalah karena apabila umur semakin meningkat, jangka hayat seseorang akan semakin pendek. Dalam arti kata lain dan ringkas, orang yang lebih tua dia lebih dekat kepada kematian. Bagi seorang perokok pula, kadar premiumnya semakin meningkat ataupun semakin tinggi berbanding orang yang bukan perokok. Karena orang yang merokok akan lebih berisiko untuk menghadapi penyakit-penyakit yang datang akibat daripada amalan gaya hidup yang tidak sehat, bertentangan dengan orang yang tidak merokok.
Sebab itulah kadar premium insurance dia lebih tinggi berbanding orang yang mengamalkan gaya hidup sehat. Untuk soalan B, berdasarkan jadwal tersebut, hitung premium tahunan bagi setiap situasi yang berikut. Kita rujuk balik kepada rumus ini tadi. 1 Roman, Encik Kuan ingin membeli polisi insurance tersebut bernilai Rm 100.000. Oke, maksudnya 100.000 ini ialah nilai muka polisi. Dia berumur 39 tahun, seorang yang sehat dan tidak merokok. So, kita rujuk kepada rumus ini. Pertama, ini untuk soalan 1. Premium tahunan bagi Encik Guan ialah nilai muka polisi 100.000 per RMX tadi ialah 1.000. Macam mana boleh tahu? Kita tengok ini RMX bagi setiap nilai muka kan. Oke, RMX kita tadi adalah 1.000. So, isikan 1.000. Kemudian yang kita perlu rujuk kepada jadwal adalah kadar premium per RMX. Oke, jom kita rujuk. So, tadi umur Encik Guan ialah 39 tahun dan dia adalah lelaki yang tidak merokok. Jadi maksudnya kadar premium insurance dia ialah RM2.49. So, sini kita tulis 2.49. Kita akan dapat RM249. So, itulah jawaban untuk soalan B 1 Roman. Untuk soalan 2 Roman pula, Wan Chapuva berumur 36 tahun, seorang yang sehat dan tidak merokok, ingin membeli polisi insurance tersebut bernilai 250.000. Maksudnya ini ialah nilai muka polisi dan menambah polisi penyakit kritikal. Maksudnya di sini kita perlu mengira 2 jenis premium insurance tahunan untuk Wan Chapuva. So, kita sambung baca balik. Syarikat insurance XYZ menawarkan polisi penyakit kritikal dan memberikan perlindungan sebanyak 30% daripada nilai muka asas. Nilai muka asas itu 250.000 tadi. Dan kadar premium bagi setiap RM 1.000 ialah RM1.77 mengikut umur dan status kesihatan Wan Chapuva. Oke, sekarang kita keluarkan semua maklumat yang kita dapat. Kita asingkan. Yang pertama adalah untuk premium asas. Oke, so untuk premium asas nilai muka polisi ialah 250.000. Kemudian RMX kita tetap RM 1.000 dan kadar premium kita kena rujuk jadwal. Tadi Wan Chapuva merupakan seorang perempuan dan bukan perokok. Dia berumur 36 tahun, bermaksud kadar premium bagi Wan Chapuva ialah RM RM1.50. So, RM1.50. Oke, selesai untuk kadar premium tahunan yang pertama. Oke, yang kedua pula ialah untuk polisi penyakit kritikal. So, yang pertama dia cakap 30% daripada nilai muka asas. Nilai muka asas kita di sini ialah 250.000. So, 30% daripada 250.000. So, 30% darab 250. Oke. 30% darab 250.000. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini pun dia nyatakan bahwa RMX untuk polisi penyakit kritikal ini pun adalah berjumlah RM 1.000. Kemudian yang ketiga, di sini kita tidak perlu rujuk ke jadwal sudah, sebab dia sudah bagi sedia RM RM1.77. Ini kadar premium dia. Oke, bila sudah kita senaraikan semua maklumat daripada soalan, sekarang kita boleh mulai kira. Lalu kita nampak di sini, berdasarkan jadwal kadar premium ialah RM1.50 yang kita sudah yang kita sudah senaraikan tadilah. So, jumlah perlindungan untuk penyakit kritikal kita kirakan dulu 30% daripada polisi asas tadi itu berapa. Jadi bila kita sudah kira, kita akan dapati bahwa 30% itu adalah sama dengan RM 75.000. Sekarang kita boleh sudah tambah atau jumlahkan premium tahunan keseluruhan Wan Chapuva, yaitu premium asas tahunan ditambah dengan
premium tambahan tahunan yaitu untuk penyakit kritikal tadi. So, kita tinggal masukkan ke dalam rumus seperti ini. Kemudian tambah. Dan kita akan dapat jawaban